Selamat datang ke saluran kami, tempat di mana misteri dan seram bertemu. Hari ini kita akan menyelami satu kisah yang telah menjadi buah mulut orang ramai sejak turun-temurun. Sebuah legenda yang membuatkan bulu roma meremang setiap kali diceritakan. Kisah Keranda Terbang. Adakah ia sekadar cerita dongeng untuk menakut-nakutkan kita? Atau ada kebenaran di sebaliknya? Mari kita bongkar bersama. Cerita ini bermula di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi hutan tebal. Kehidupan di sana tenang dan damai, sehinggalah pada suatu malam yang gelap tanpa bulan, penduduk kampung mula diganggu dengan bunyi aneh yang datang dari arah tanah perkuburan lama di hujung kampung. Bunyi seperti sesuatu yang berat diheret, diikuti dengan lolongan anjing yang menyalak tanpa henti. Pada mulanya, mereka hanya menganggap ia mungkin bunyi binatang liar. Tapi gangguan itu berterusan malam demi malam. Beberapa orang pemuda kampung yang berani, diketuai oleh seorang lelaki bernama Awang, memutuskan untuk menyiasat. Mereka berbekalkan lampu suluh dan parang, bergerak perlahan-lahan menuju ke tanah perkuburan. Semakin dekat mereka, semakin kuat bau kapur berus menusuk hidung. Suasana menjadi begitu dingin dan sunyi sepi, sehingga kan bunyi daun kering yang dipijak terasa seperti memecah kesunyian malam. Dari Kaihun, mereka ternampak sesuatu yang sukar dipercayai. Sebuah keranda kayu usang kelihatan terapung-pung di udara. Bergerak perlahan, si Liola sedang mencari sesuatu. Tiada tali, tiada siapa yang mengangkatnya. Ia hanya terbang dengan sendirinya, diselubungi kabus nipis yang misteri. Jantung mereka berdegup kencang, lutut terasa longgar. Tanpa berpikir panjang, mereka lari lintang pukong kembali ke kampung, membawa cerita yang menggemparkan semua orang. Keesokan harinya, Tok ketua kampung memanggil semua penduduk untuk berbincang. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Orang-orang tua di kampung mula mengaitkan kejadian ini dengan satu kisah lama. Kisah tentang seorang bomoh ilmu hitam yang pernah tinggal di kampung itu berpuluh tahun dahulu. Dikatakan, sebelum bomoh itu meninggal dunia, dia telah bersumpah untuk tidak membiarkan sesiapapun mengganggu ketentramannya. Jasadnya dikebumikan di tanah perkuburan lama itu, di dalam sebuah keranda khas. Menurut legenda, bomoh itu telah mengamalkan ilmu yang membolehkan rohnya keluar masuk dari jasad sesuka hati. Keranda itu dikatakan menjadi kendaraan bagi rohnya untuk Mariorau pada waktu malam. Tujuannya adalah untuk mencari mangsa, yaitu orang yang melakukan amalan syirik atau melanggar pantang larang kampung. Sesiapa yang melihat keranda itu terbang dan tidak sempat melarikan diri, kononnya akan jatuh sakit secara misteri atau ditimpa nasib malang. Berita tentang keranda terbang ini tersebar luas ke kampung-kampung berdekatan. Ramai yang takut untuk keluar rumah selepas senja. Suasana kampung yang dahulunya meriah menjadi sunyi sepi. Namun, ada seorang ustaz yang baru berpindah ke kampung itu. Ustadz Kamal tidak mudah percaya dengan cerita karut tersebut. Beliau berpendapat setiap perkara yang berlaku pasti ada penjelasannya. Dan sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya takut kepada makhluk selain Allah. Ustadz Kamal mengajak beberapa orang penduduk, termasuk Awang dan rekon-rekonnya, untuk melakukan sholat hajat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di surau kampung. Beliau ingin membuktikan bahwa kekuatan doa dan keimanan mampu mengatasi apa jua gangguan. Selepas sholat Isya, mereka baru rami bergerak menuju ke tanah perkuburan, bukan dengan niat untuk men-challenge, tetapi untuk mencari kebenaran dan menamatkan ketakutan yang menyelubungi kampung. Ketika mereka tiba, suasana tetap sama, sunyi, sejuk, dan menyeramkan. Mereka menunggu dengan sabar
sambil mulut tidak henti berzikir. Tiba-tiba dari celah-celah pokok, kelibat keranda itu muncul lagi. Ia terapung perlahan, bergerak menuju ke arah mereka. Kali ini tiada siapa yang lari, dipimpin oleh Ustaz Kamal. Mereka terus melaungkan azan sekuat hati. Saat laungan azan bergema di kawasan perkuburan itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. Keranda yang sedang terbang itu tiba-tiba bergegar dengan kuat. Ia kelihatan seperti hilang kawalan, terumbang-ambing di udara sebelum jatuh terhempas ke tanah dengan bunyi yang kuat. Serentak dengan itu, satu jeritan yang nyaring dan menakutkan kedengaran sebelum lenyap ditelan kegelapan malam. Setelah keadaan kembali tenang, Ustaz Kamal dan penduduk kampung mendekati keranda yang terhempas itu dengan berhati-hati. Dengan menggunakan lampu suluh, mereka terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Keranda itu kosong, tiada jasad, tiada apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa helai kain kuning dan objek-objek pelik yang kelihatan seperti barangan pemujaan. Dari situ, mereka mula faham kejadian keranda terbang itu bukanlah melibatkan roh bomoh seperti yang disangka. Ia berkemungkinan besar adalah perbuatan khianat menggunakan sihir atau ilmu hitam oleh seseorang yang berniat jahat. Mungkin ada pengamal ilmu sesat yang sengaja menggunakan legenda lama itu untuk menakut-nakutkan penduduk kampung atas sabab-sabab tertentu. Jeritan yang didengari tadi mungkin adalah daripada jin atau setan yang mendiami keranda itu, yang telah lari apabila mendengar laungan azan. Sejak malam itu, gangguan keranda terbang tidak pernah lagi berlaku. Kehidupan di kampung kembali normal. Penduduk kampung kini lebih sadar akan kepentingan menjaga akidah dan tidak mudah terpedaya dengan perkara-perkara khurafat. Mereka belajar bahwa ketakutan hanya akan memberi kuasa kepada kejahatan, manakala keimanan dan keberanian yang berlandaskan ajaran agama adalah senjata paling ampuh. Jadi apa pengajaran daripada kisah ini? Keranda terbang mungkin hanyalah satu legenda, satu metafora tentang bagaimana ketakutan kita terhadap perkara gaib boleh dimanipulasi. Atau mungkin ia adalah satu peringatan bahwa alam gaib itu wujud, tetapi kita sebagai manusia yang beriman mempunyai pelindung yang lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keranda terbang kekal menjadi sebahagian daripada sejarah lisan masyarakat kita. Sama ada Anda percaya atau tidak, terpulanglah. Yang pasti, setiap cerita lama menyimpan 1001 rahasia dan pengajaran untuk kita renungkan. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Pernahkah Anda mendengar cerita yang serupa di tempat Anda? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk suka video ini, kongsi, dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kisah misteri dan seram yang akan kita bongkar bersama. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.